Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi kafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita dipertemukan pada malam ini dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, limpahan nikmatnya yang tidak terputus kepada kita, memberikan kesempatan pada kita untuk sama-sama berada di dalam majlis ilmu secara di atas talian, iaitulah kita nak menyambung perbahasan kita daripada kitab ataupun buku 50 pengajaran kisah Luqmanul Hakim, Fawaidu Mustanbatah min Qissati Luqmanil Hakim, karangan Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Baik. Jadi kita sambung perbahasan kita, iaitulah dengan melihat ayat Al-Quran yang menyebutkan berkenaan dengan kisah ini, iaitulah dalam surah Luqman ayat 12 hingga 19. Maknanya bila Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Dan sesungguhnya kami benar-benar telah memberikan Luqman al-hikmah, yakni kebijaksanaan. Anishkur lillah, serta kami perintahkan kepadanya bersyukurlah kepada Allah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Dan sesiapa yang bersyukur, maka syukurnya itu hanyalah untuk dirinya sendiri. Fa innama yashkuru li nafsihi, maknanya manfaat syukur itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesiapa yang kufur, sesungguhnya Allah Maha Kaya dan lagi Maha Terpuji. Yang ini Allah Ta'ala tidak berhajatkan kesyukuran kita itu. Allah Ta'ala tidak berhajatkan kesyukuran kita. Kerana apa? Kerana Allah Jalla wa'ala Ghaniyun Hamid. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Kerana Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita, wahai manusia, kamulah yang berhajatkan dan kamulah yang memerlukan kepada Allah. Sedangkan Allah itu Al-Ghaniyul Hamid, Maha Kaya, cukup, dia tidak berhajatkan kepada makhluk. Dan lagi Maha Terpuji dalam kuatannya, dalam ketetapannya, dalam sifatnya, dalam nama-namanya, perbuatan dan juga ketetapannya. Sebab itu Allah kata, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Maknanya Allah tak berhajatkan kepada kesyukuran kita. Sebab itu Allah kata, fa innama yashkuru li nafsihi wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Maknanya kesyukuran kamu itu akan kembali manfaatnya kepada kamu. Bukan manfaat itu tidak ada kepada Allah. Maknanya Allah Ta'ala la yanfa'uhu ta'atu ta'i'in wa la yadurruhu ma'siyatul atau isyanul asin. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bermanfaat kepadanya ketaatan orang yang melakukan ketaatan.
dan tidak memudaratkannya kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang bermaksiat. Itu makna Al-Ghaniyul Hamid. Makna kita kata Allah Ta'ala tak berhajatkan kepada makhluknya. Kitalah yang berhajatkan kepada Allah. Dan sebab itu Allah kata, وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Baik. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, وَهُوَ يَعِظُهُ, semasa dia memberi nasihat kepada anaknya, semasa dia menasihati anaknya itu dengan mengatakan, ya bunayya, wahai anak kesayanganku, wahai anak lelaki kesayanganku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu. La tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya syirik itu benar-benar kezaliman yang paling besar. Baik. Kemudian ayat yang berikutnya, Allah Ta'ala menceritakan tentang pesanan. Apabila pesanan yang pertama, iaitu tentang tauhid, larangan kepada syirik, yang merupakan manifesto para nabi dan rasul diutuskan untuk menyeru kepada tauhid dan melarang daripada kesyirikan. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sesungguhnya telah kami utuskan pada setiap umat itu seorang rasul yang menyeru kepada sembahlah Allah semata-mata dan jauhilah taghut. Yakni sembahan selain Allah, yakni kesyirikan dan semua yang disembah atau ditaati selain Allah. Wa ila 'adin akhahum Huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kepada kaum 'Ad kami utuskan nabi saudara mereka Nabi Hud, dan dia menyerukan kepada kaumnya, ya qaum, wahai kaumku, ya qaumi u'budullah, sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada sembahan bagi kalian selainnya. Wa ila Thamud akhahum Salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kepada kaum Thamud kami utuskan saudara mereka Saleh, dan dia menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah, abdikanlah diri kepada Allah, dan tidak ada bagi kalian sembahan selainnya. Begitulah juga para nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran, kesemua manifesto utama mereka, ajakan dan seruan utama mereka yang menjadi asas dan paksi seruan dakwah para nabi dan rasul ialah mengajak kepada tauhid. Demikianlah juga dalam konteks yang lebih kecil, community yang lebih kecil, iaitulah keluarga. Maka seorang bapa juga perlu menjadikan manifesto di dalam rumah tangganya utama, yang paling utama ialah seruan kepada tauhid. Sebab itu Allah Ta'ala ceritakan tentang Luqmanul Hakim. Dia penuh kebijaksanaan. Apa makna bijaksana? Apa makna hikmah? Kalau kita tengok banyak takrifan ulama tentang al-hikmah ini. Kalau kita tengok Imam Abu Ismail Al-Harawi, dikatakan al-hikmatu ismun li ahkam wudi'a syai' fi atau wad'i syai' fi mawdi'ihi, atau al-hikmatu ismun li ihkami wad'i syai' fi mawdi'ihi. Hikmah itu kata nama yang menunjukkan ketepatan
di dalam meletakkan sesuatu perkara pada tempatnya. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-hikmatu fi'lun ma yanbaghi ala al-wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Hikmah itu, kebijaksanaan itu ialah melakukan, mempraktikkan apa yang sepatutnya di atas cara ataupun wajah yang sepatutnya pada waktu yang sepatutnya. Nah, itu maksud hikmah menurut Imam Al-Harawi dan juga Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Sebab itu, para Nabi dan Rasul mereka orang yang paling bijaksana kerana mereka meletakkan hak Allah Ta'ala dahulu melepasi hak manusia. Sebab itu seruan mereka tauhid. Ibu bapa yang bijaksana juga adalah bapa yang menjadikan seruan dalam rumah tangganya, manifesto dalam rumah tangganya adalah manifesto tentang tauhid. Ini kita cerita pasal parenting, fatherhood, kebapaan, ilmu kebapaan. Maknanya seorang bapa yang benar-benar bapa, seorang bapa yang benar-benar bapa yang hakiki, bapa yang realiti, yang kita kata yang hakiki, iaitulah bapa yang menjadikan urusan hak Allah Ta'ala di dalam rumah tangganya itu dijunjung setinggi-tingginya. Bukan bapa yang meletakkan hak Allah Ta'ala itu di belakang ataupun diletak di bahagian bawah sekali dalam rumah tangga, ataupun tidak dihiraukan urusan hak Allah Ta'ala apatah lagi berkenaan dengan tauhid. Itu kita kata syarat yang kita boleh ambil daripada ayat ni. Kita tak masuk lagi faedah, kita hanya bagi tahu apa yang kita boleh ambil daripada makna ayat ni. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ke-14. Yang ini ayat yang berikutnya, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami telah perintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat baik terhadap kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungkannya dalam keadaan lemah demi kelemahan, dan bercerai susunya dalam masa 2 tahun. Dengan itu bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, kerana kepadaku jualah tempat kembali. Berikutnya, iaitulah hak manusia yang paling perlu kita junjung selepas hak Allah Ta'ala dan hak Rasulnya, iaitulah hak kedua ibu bapa. Hak kedua ibu bapa. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan di dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi Allah Ta'ala menetapkan perintah tauhid yang paling utama. Kemudian setelah perintah tauhid, maka Allah memerintahkan untuk kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa, berbakti kepada kedua ibu bapa, menunjukkan manusia yang paling berhak untuk kita berbakti kepadanya ialah kedua ibu bapa kita. Kenapa? Kerana mereka lah yang menjadi sebab Allah Ta'ala mengeluarkan kita ke muka bumi ini. Ibunya itu mengandungnya dalam keadaan lemah demi kelemahan. Ya, Allah Ta'ala sebut wahnan ala wahnin, supaya kita kenang jasa ibu kita. Kita tahu bukan senang. Bukan senang kita ingat kita keluar-keluar macam tu saja. Kita tak pernah ingat keperitan ibu kita yang melahirkan kita. Allah ingatkan dalam Quran, wahnan ala wahnin. Walaupun kita tak pernah, mak ayah kita tak pernah buat recording, tak pernah buat rakaman video ke untuk melihat saat dan detik kita keluar daripada perut ibu kita, tetapi Allah Ta'ala Al-Hakim, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha bijaksana, yang maha mengetahui perihal keadaan makhluknya, hamba-hambanya, Allah cerita kat kita, Allah ingatkan kat kita. Supaya apa? Anishkur li wali walidayka, supaya kamu bersyukur kepadaku, bersyukur kepada Allah dulu. Sebab Allah Ta'ala yang menjadikan ibu bapa kamu
Dan Allah Ta'ala menetapkan bapa kamu itu dapat melahirkan kamu menjadi sebab kamu. Kata Allah kata sebelum tu kan wa fisaluhu fi amain. Yang ini bercerai susunya dalam masa 2 tahun. Itu pun kita tak pernah ingat. Ibu kita terpaksa bersusah payah untuk menyusukan kita selama 2 tahun. Dan itulah yang menjadi penekanan yang ditekankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita kenang jasa, bersyukur kepada nikmat Allah yang pertama, kemudian bersyukur kepada manusia, iaitulah kedua ibu bapa kita. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, man la yashkuru an-nas la yashkurullaha man la yashkurun nas. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidak bersyukur kepada Allah bagi orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maknanya kalau kita ni tak bersyukur kepada kedua ibu bapa kita, dengan kita berterima kasih kepada mereka, berbakti kepada mereka, mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan melalui mereka kepada kita, maka kita pada hakikatnya tidak bersyukur kepada Allah, kerana Allah perintahkan kita untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya, antaranya melalui ibu bapa kita. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan lagi berkenaan dengan pesanan dan wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Allah Taala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika mereka berdua, yakni kedua ibu bapamu, memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak ada pengetahuan tentangnya. Ma laysa laka bihi ilm, yakni ma anzalallahu alaihi min sultan, ma anzalallahu alaihi min al-burhan, yakni Allah Ta'ala tak pernah izinkan, tak pernah turunkan bukti yang memerintahkan untuk kita menyekutukan Allah. Maknanya tak ada langsung dalil yang boleh kita menyekutukan Allah. Tidak ada langsung. Itu maksud. Ma laysa laka bihi ilm. Fala tuti'huma. Fala tuti'huma. Jadi, jika mereka berdua, kedua ibu bapamu memaksamu untuk menyekutukan aku, yakni Allah, dengan sesuatu yang engkau tidak ada pengetahuan tentangnya, fala tuti'huma, maka janganlah kamu mentaati kedua mereka. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, bergaullah, bersahabatlah dengan mereka, yakni ibu bapamu itu di dunia dengan penuh kebaikan. Wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang-orang yang bertaubat kembali kepadaku. Thumma ilayya marji'ukum, kemudian kepadaku jualah tempat kembali kamu. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu aku akan menerangkan kepada kamu, memberitahukan kepada kamu mengenai apa yang dahulu kamu kerjakan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menyebutkan berkenaan dengan wasiat Luqman Al-Hakim, ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ini kata Luqman, wahai anakku. Yang ayat yang ke-15 tu dipanggil iltifat. Maknanya Allah Ta'ala yang sebut. Ataupun kalau kita buka dalam tafsir, boleh apa kita kata dia adalah rentetan ataupun lanjutan daripada apa yang disebutkan oleh Luqmanul Hakim. Baik. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan baik atau buruk seberat sebutir biji sawi dan ia tersembunyi dalam sebiji batu,
atau di langit atau di bumi, nescaya Allah akan datang membawanya untuk dihakimi dan dibalasnya. Kerana sesungguhnya Allah benar-benar maha halus pengetahuannya, meliputi segala yang tersembunyi. Baik. Ya bunayya, aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka inna dhalika min azmil umur. Wahai anakku, tunaikanlah salat. Dirikanlah salat. Suruhlah melakukan perkara ma'ruf. Suruhlah berbuat kebaikan. Wa'mur bil ma'ruf. Amar ma'ruf. Wanha 'anil munkar, dan laranglah, tegahlah daripada perbuatan kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabaka, dan bersabarlah di atas apa yang menimpamu dalam amar ma'ruf dan nahi munkarmu itu. Inna dzalika min azmil umur, kerana sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan-urusan yang diwajibkan. Baik. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah engkau memalingkan pipimu memandang rendah kepada manusia. Janganlah engkau berjalan di atas muka bumi dengan kesombongan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang angkuh, serta lagi bercakap sombong atau bercakap besar, membanggakan diri, fakhur. Waqsid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan dan rendahkanlah suaramu, sesungguhnya suara yang paling jelek, yang paling buruk adalah suara hamir, yakni himar, suara keldai. Baik. Kemudian kata muallif waffaqahullah Syekh Abdul Razak, perbincangan tentang cerita yang berkat ini akan menyenaraikan sejumlah faedah yang disimpulkan daripada ayat-ayat yang mulia ini. Saya telah menghimpunnya dengan cepat, ala ajal, dengan segera, dengan maknanya dengan waktu yang singkat, ala ajalin, maknanya dengan singkat. Selalunya ulama ni kalau dia menulis ni kadang-kadang sebab apa dia kata ala ajalin ni? Waqad ahsaitu ala ajalin. Maknanya mungkin mereka bukan pada asalnya bukan berniat untuk melakukan hal tersebut. Maknanya mereka mungkin ada situasi atau keadaan yang sibuk, tetapi mereka sempat untuk menulis. Faedah-faedah itu di celah-celah masa kesibukan mereka. Itu selalu ala ajalin. Ini ulama. Sebab apa? Keberkatan masa. Keberkatan masa. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran perkataan Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya. Nabi Isa alaihi salam kata wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah yang menjadikan aku penuh keberkatan di mana sahaja aku berada. Maknanya keberkatan tu keberkatan pada masa mereka. Masa, yakni dalam konteks ini adalah masa orang-orang yang menjadi warasatul anbiya, pewaris para nabi, para ulama. Masa mereka berkat. Maknanya mereka duduk tu dalam keadaan sibuk pun boleh siapkan 50 faedah. Bayangkan kalau dia duduk sungguh-sungguh. Kalau dia duduk sungguh-sungguh tu dia tak sibuk buat apa, tak ada kesibukan lain, dia duduk bersungguh-sungguh, mungkin lebih daripada 50 faedah. Tak mustahil. Mungkin sampai 100 faedah, 200 faedah, 300 faedah. Kita pula tak larat nak mengaji. Kita pula, penterjemah pula tak larat nak terjemah. Makna nak bagi tahu keberkatan. So keberkatan ni apa? Al-barakah tu minallah. Keberkatan ni datang daripada Allah. Keberkatan ni kita kata kebaikan yang berterusan dan pertambahan pada kebaikan itu. Itu keberkatan. Dan keberkatan ini dia, kita nak kata benda tu berkat, kita tak boleh memandai-mandai.
mesti terhenti pada nas. Maknanya kita nak kata benda tu berkat, kita kena tengok dalil. Bukannya kita menghentam je. Makna dalil ni kita kena tengok Quran dan Sunnah. Apa Quran dan Sunnah kata berkat, ada berkat. Quran dan Sunnah kata keberkatan ada pada Quran. Allah Ta'ala sebut Quran ni mubarakah, mubarakun, mubarakatan, mubarakah, penuh keberkatan. Di Quran penuh berkat. Nak berkat baca Quran. Itu simple. Jadi Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan tempat yang berkat. Contohnya Makkah dan Madinah. Dan hadis Nabi SAW menyebutkan tentang Madinah. Al-Quran menyebutkan tentang Makkah secara nas. Berkenaan dengan apa? Mekah itu tempat. Ada juga pada air yang dinaskan seperti air Zam-Zam yang ada berkat dia. Tapi tak boleh kita kiaskan dengan air kolah belakang rumah kita. Air kolah kat masjid kita, kita kata berkat, tak boleh. Mesti terhenti pada dalil. Allah Ta'ala sebut Nabi kita Muhammad SAW penuh keberkatan, penuh berkat. Sebab dia Nabi. Batang tubuh dia berkat. Sebab itu para sahabat bertabaruk dengan kesan dan juga batang tubuh Nabi itu sendiri. Tetapi setelah Nabi kita Muhammad SAW wafat, maka apa? Tidak dikiaskan keberkatan yang ada pada Nabi SAW itu kepada selain Nabi. Maknanya tidak pada Abu Bakar, tidak pada Umar, tidak pada Uthman, tidak pada Ali, tidak pada Abdullah bin Mas'ud, tidak kepada para sahabat. Semuanya mereka tidak ada pengkhususan berkat. Berkat dari sudut pada batang tubuh, hanya Nabi saja. Adapun perkataan mereka, pengajaran mereka, ucapan mereka, ya, penuh keberkatan. Kerana mereka menyampaikan kalamullah, mereka menyampaikan Al-Quran, menyampaikan As-Sunnah, ilmu mereka itu berkat. Batang tubuh mereka tak berkat. Kita tak boleh kata berkat, melainkan ada nas, melainkan ada dalil daripada Quran dan Sunnah. Jadi tak bolehlah kata ayat liuk tok guru kita berkat. Tak. Siapa cakap? Nabi kata ke? Ada dalil daripada Quran ke? Tak. Tak ada. Diperkiaskan kepada Nabi tak boleh. Sebab tok guru engkau bukan Nabi. Kalau tok guru engkau perasan dia Nabi, bahaya. Khususiah ni maknanya apa yang menjadi khusus keistimewaan itu hanya pada Nabi, tidak berkongsi pada selain Nabi. Contohnya apa? Kita nak senang faham mudah. Termasuk khususiah Nabi kita Muhammad SAW, baginda boleh menikah lebih daripada 4 orang wanita. Cabar tok guru dia, boleh tak dia kahwin lebih daripada 4? Kalau dia kahwin juga lebih daripada 4, memang confirm sesat lah. Kan? Kalau dia dakwa ayat liuk tok guru dia itu berkat, dia kena dakwa tok guru dia boleh apa? Boleh kahwin lebih daripada 4. Tak boleh. Tok guru dia kahwin 1 pun tak lepas. Nak kahwin 4 lagi lah. Nampak tak? Maknanya itu contoh dia. Kalau kita tak boleh kiaskan khususiah Nabi itu pada batang tubuh Nabi yang berkat itu, begitulah juga macam Nabi boleh kahwin lebih daripada 4 orang wanita, kita tak boleh. Kalau dia dakwa boleh, memang sesat. Jelas-jelas sesat. Dia nak angkat diri dia jadi Nabi. Bab kahwin, laju, dia nak kahwin lebih. Itu ajaran sesat aku. Bukannya ikut sunnah. Ajaran sesat. Ikut sunnah kahwin 4 orang je. Sekali dalam satu waktu yang diizinkan syarak, bukan lebih daripada 4. Kalau lebih daripada 4, maka jadilah dia bid'ah. Jadilah dia kita kata bercanggah dengan syariat.
Samalah. Maknanya ayat liak pun tak boleh kias lah. Ayat liak tok guru kau tak berkat. Kan? Tak boleh. Tak boleh kata berkat. Ambil keberkatan tok guru kita, tuan guru kita, ustaz kita ke, guru kita daripada ilmu dia. Bukan kalut nak apa, tak ada ayat liak dia. Itu tak cerdik lah kita kata. Pasal tok guru kita tu pun dia boleh sakit, dia boleh kena virus, dia boleh kena COVID-19. Sekali tak pasal-pasal, cek positif COVID-19. Duk kalut sangat duk suruh orang apa calik ayat liak tok guru tu. Sebab tok guru dia bukan ada apa-apa keistimewaan yang lebih dari sudut tu. Dia manusia biasa juga. Dia boleh kena COVID-19. Dia pun boleh kena virus. Ayat liak dia tu penuh dengan virus. Kita duk pergi apa? Suruh calik ayat liak pula kan. Allahu akbar. Apa punya cara kan? Kita kata kita ambil keberkatan ni dengan menuntut ilmu. Tadah telinga kita dengan ayat Quran, hadis Nabi. Bukan tadah ayat liak dia. Ayat liak dia ada apa? Itu kita kata pelik. Zaman ni tak boleh berfikir dengan rasional, tidak boleh berfikir dengan betul. Allahul musta'an. Baik. Kemudian kata Syekh, jadi Syekh kata aku waqad ahsaitu ala ajalin. Maknanya dengan tergesa-gesa, makna ala ajalin maknanya dengan cepat. Maknanya Syekh tu hanya dia bukan waktu yang diperuntukkan sebenar. Maknanya dia ada kesibukan lain di celah-celah waktu yang ada tu dia dapat menghimpunkan 50 faedah. Macam kita tengok ulama-ulama lah yang menulis kitab, kadang-kadang mereka dalam perjalanan musafir, mereka sempat tulis kitab. Imam Ibnul Qayyim dalam ketika bermusafir tulis kitab Zadil Ma'ad. Lalu ni jadi kitab tu diajar berkatnya masa mereka. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah mengarang kitab Al-Wasitiyah, celah antara waktu asar dan maghrib. Boleh tulis kitab. Maknanya kitab tu berkat Allah Ta'ala jadikan sampai apa? Sampai zaman lah ni orang belajar kitab-kitab mereka. Pasal berkat. Kalau kitab kita belum tentu ada keberkatan. Belum tentu. Sebab orang-orang mutaakhirin ni kebanyakannya tulis kerana nakkan nama. Tulis kerana nakkan jadi best seller dan sebagainya. Jadi kurang keberkatan. Kita dah sentuh sebelum ni kan. Baik. Kemudian kata Syekh, arjullaha an yanfa'na biha wa an yuwaffiqana li husnil istifadati min hadhihi alwasaya al-hakimatil mubarakah. Jadi saya berharap kepada Allah agar faedah-faedah ini memberikan manfaat kepada kita semua, memberikan taufik kepada kita untuk memperolehi faedah daripada wasiat-wasiat yang penuh hikmah lagi berkat ini. Baik. Jadi faedah yang pertama. Kita tengok faedah yang pertama. Kata Syekh, innal hikmata minhatun rabbaniyatun wa hibatun ilahiyatun yu'tiha Allah jalla wa ala man syaa min ibadihi. Wa hadha mustafadun min qawlihi jalla wa ala wa laqad atayna luqmana al-hikmata fal hikmatu min Allah jalla wa ala yamunnu biha ala man syaa min ibadihi kama qala ta'ala yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Baik, faedah pertama, sesungguhnya setiap kebijaksanaan, setiap hikmah adalah pemberian dan kurniaan ilahi yang Allah Azza wa Jalla kurniakan kepada hamba-Nya yang Dia kehendaki. Maknanya kita kena faham hikmah ni dia tidak boleh diperolehi semata-mata dengan kepandaian seseorang. Hikmah ini juga tak boleh diperolehi dengan semata-mata kesungguhan dan kecerdikan seseorang. Tidak. Dia minatun minallah, hibatun minallah, minhatun rabbaniyah, wa hibatun ilahiyah. Itu kata Syekh. Dia adalah apa? Kurniaan ilahi.
pemberian, kurniaan Rabbani, pemberian ilahi. Kalau kita terjemah minhatun Rabbaniyah wahibatun ilahiyah. Kurniaan Rabbani, pemberian ilahi. Yang Allah berikan kepada, yang Allah kurniakannya kepada sesiapa sahaja yang dia kehendaki daripada kalangan hamba-hambanya. Dan ini diambil daripada berdasarkan apa dia firman Allah, walaqad ataina luqmanal hikmata, sesungguhnya kami benar-benar telah memberikan Luqman kebijaksanaan. Ayat ini menunjukkan bahawa kebijaksanaan adalah pemberian Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang dikehendakinya. Sebagaimana firman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata man yasha. Dia memberikan, menggunakan kebijaksanaan hikmah itu kepada sesiapa yang dia kehendaki. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang telah dikurniakan dengan kebijaksanaan hikmah, dia benar-benar telah diberikan kebaikan yang banyak. Sebab itu Luqman dia hamba Allah yang, kalau kita lihat pada sifat-sifat yang disifatkan oleh para ulama salaf, kita dah bincangkan sebelum ni kan, berkulit hitam, daripada Nubah, daripada Afrika, maknanya tidak apa kita kata, memang Allah Subhanahu Wa Taala nak zahirkan hambanya ini, memang Allah berikan hikmah, dan ini adalah pemberian yang paling utama. Maknanya tidak, Allah Taala tak melihat kepada rupa paras. Sebab itu hikmah ni dia bukan tengok pada apa-apa neraca yang tidak berdasarkan apa dia kita kata nazarillah, ataupun pandangan Allah terhadap makhluk. Maknanya Allah melihat apa? Kita dah bincangkan sebelum ni. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak melihat kepada rupa paras kamu, jasad-jasad kamu, harta benda kamu, tapi Allah melihat kepada hati-hati kamu dan juga amalan kamu. Ini hati itu adalah wadah, tempat tersimpannya hikmah. Jadi Allah tengok pada hati. Sebab itu fokus para ulama terdahulu dan orang-orang bijaksana, hukama yang terdahulu adalah menyucikan dan menyuburkan wadah yang menjadi tempat simpanan hikmah itu. Itu di mana kita, kalau kita nakkan hikmah kebijaksanaan, kita perlu menyucikan wadah, tempat yang menadah kebijaksanaan, tempat yang menjadi tempat tadahan kebijaksanaan hikmah itu. Ilmu lah, hati itu kena suburkan. Tapi kalau tempat tadahan, wadah yang menadah hikmah itu dicemari dengan kekotoran, maksiat, kesyirikan, bid'ah, sikap ujub terhadap diri sendiri, sikap sombong, dan semua sifat-sifat mazmumah yang tercela dalam yang seperti mana yang disebutkan oleh para ulama, maka itu kita kata akan memberi kesan kepada sejauh mana tempat tadahan wadah kebijaksanaan itu akan terbuka ataupun akan menyerap kebijaksanaan. Baik. Kata Syekh lagi pada faedah yang pertama ini, wa man arada an yuwaffaqa li hadzal amri wa li kullin khairun falyatlub dzalika min Allah fa innal khaira wal fadla bi yadillahi azza wa jalla yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Oleh itu, sesiapa yang ingin diberikan taufik untuk memperolehi kebijaksanaan, hikmah dan kebaikan yang banyak, hendaklah dia meminta kepada Allah, kerana sesuatu kebaikan dan kelebihan itu di tangan Allah. Dia berikan kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan Allah lah pemilik kurniaan yang agung. Maknanya kalau kita nak cari kebijaksanaan, hikmah
mintalah dekat Allah. Mintalah dekat Allah. Carilah melalui jalan yang telah Allah tunjukkan. Minta dekat Allah dan cari hikmah itu pada jalan yang Allah Ta'ala telah tunjukkan. Allah Ta'ala telah turunkan Al-Kitab, yakni Al-Quran, dan Al-Hikmah, yakni As-Sunnah. Seperti mana yang ditafsirkan oleh Imam Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i radhiyallahu anhu berkenaan dengan makna hikmah. Hikmah itu As-Sunnah. Jadi kalau kita nakkan hikmah kebijaksanaan, minta dekat Allah Ta'ala. Dan cari daripada jalan dia. Wasilah yang dapat menyampaikan kita kepada kebijaksanaan. Iaitulah Quran dan Sunnah. Jangan cari dekat mana? Tempat-tempat yang disangka ada hikmah tetapi tidak ada hikmah. Kan? Jangan cari dekat wadah-wadah kekufuran, kemaksiatan, pelanggaran. Belajar ilmu-ilmu yang pelik-pelik. Ilmu batin, belajar ilmu makrifat, belajar ilmu yang bukan bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah, itu kita kata bukan tempat hikmah. Bukan tempat ada hikmah. Hikmah itu ada pada Quran dan Sunnah. Baik. ولا ينال الخير إلا بالصدق مع الله وحسن الإقبال عليه والقيام بطاعته وطلب التوفيق منه والالتجاء بتحصيله إليه فإن الهداية والتوفيق بيده لا شريك له. Tidaklah kebaikan itu diperolehi melainkan dengan bersikap jujur kepada Allah, mendekatinya dengan sebaik mungkin, melaksanakan ketaatan kepadanya, meminta taufik daripadanya serta bersandar kepadanya untuk memperolehinya. Sesungguhnya hidayah dan taufik adalah di tangan Allah semata-mata, tidak ada sekutu baginya. Baik. Jadi itu faedah yang pertama. Makna kesimpulan daripada faedah pertama ni, kalau kita nakkan hikmah kebijaksanaan, kita kena faham hikmah kebijaksanaan itu datang daripada Allah. Kerana Allah Al-Hakim. Dia sumber segala kebijaksanaan. Tuhan kita bernama dengan Al-Hakim. Nama Allah yang mulia. Asma'ullah al-husna wa sifatuhul al-ula. Nama Allah yang kita kata yang maha indah dan yang maha tinggi sifatnya Al-Hakim. Allah Ta'ala maha bijaksana. Sumber kebijaksanaan datang daripada Allah. Siapa yang nak cari kebijaksanaan yang bukan datang daripada Tuhan, dia hakikatnya tak faham apa itu kebijaksanaan. Makna katanya, kalau kita nakkan kebijaksanaan hikmah tu, kita pergi rujuk kitab-kitab orang yang tidak beriman kepada Allah. Pada hakikatnya kita, maknanya dalam konteks kita kata urusan agama kita yang paling utama. Contohnya, nak kenal Allah, nak cari hikmah kenal Allah ni, pergi rujuk kitab falsafah, tak dapat hikmah. Tapi dapat kesesatan, dapat keganjilan, dapat kebodohan. Contoh. Nak kenal Allah, nak bijaksana, nak kenal Allah, nak hikmah untuk kenal Allah, pergi rujuk kitab-kitab yang bersumberkan agama-agama yang terdahulu yang menyeleweng. Hindu, Buddha, agama ajaran-ajaran Gnostik, ajaran mistik, rujuk mitologi khurafat dan dongengan umat-umat terdahulu, mana nak dapat hikmah? Tu yang jadi pening-pening tu. Tak kenal Tuhan lah dakwa diri jadi Tuhan. Itu kita kata sesat. Maknanya nakkan hikmah, minta dekat Allah. Nak minta dekat Allah dan usaha cari dengan apa, melalui apa yang Allah turunkan, Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itu jelas. Siapa yang cari selain daripada itu, dia tak akan dapat hikmah. Dia tak akan dapat kebijaksanaan yang hakiki. Baik, faedah yang kedua, seseorang hamba itu haruslah berusaha untuk memperolehi kebijaksanaan. Ini kita kata lanjutan daripada apa yang kita sebutkan tadi, dibahaskan Syekh dengan lebih apa? Lebih terperinci. Kata Syekh, faedah kedua, untuk memperolehi kebijaksanaan, yakni hikmah, seseorang hamba itu haruslah melaksanakan sebab musababnya. ومن يتأمل قصة لقمان الحكيم وينظر أيضا في حياته يجد أنه عبد صالح
'abidun lillahi jalla wa ala muqbilun ala ta'atillahi ahsana silatahu bi rabbih. Sesiapa yang memperhatikan kisah Luqman Al-Hakim sang bijaksana ini dan memerhatikan riwayat hidupnya, maka dia akan tahu bahawa beliau merupakan seorang hamba yang saleh, kuat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, melaksanakan ketaatan kepadanya, sentiasa memperbaiki hubungan dengan Tuhannya. Dan dalam biografi beliau disebutkan sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Hafiz Ibn Kathir. Syekh kata Al-Hafiz Ibn Kathir kan. Dan para ulama yang lain bahawa beliau adalah individu yang rajin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan pekertinya jujur. Beliau tidak banyak bercakap dan lebih banyak berfikir dan melakukan tadabbur. Sebab itu kata para ulama, as-samtu ra'sul hikmah. Al-wara'u ra'sul hikmah. Sebahagian perkataan salaf. Diam itu adalah asas bagi kebijaksanaan. Tadabbur, maksud diam bukan diam saja, diam dengan tadabbur. Wara' juga adalah ra'sul hikmah. Wara' juga bersikap wara', bersikap berwaspada dan hati-hati juga asas ataupun punca untuk mendapat kebijaksanaan. Orang hari ni dia banyak cakap, dia tak banyak tadabbur. Dia banyak cakap, banyak tulis, banyak merapu. Banyak komen sana, banyak komen sini, tapi kurang tadabbur. Sebab tu kita tengok banyak yang tergelincir. Bila dia cakap, tergelincir. Lepas tu tak pasal-pasal, naik mahkamah nak kena sampan. Cakap banyak. Zaman lah ni kata ulama salaf, zaman mereka itu pun dah kita kata ilmu yang ada pada hari ini kurang. Hak banyaknya kalam, banyaknya cakap. Orang tu cakap, orang ni cakap, orang tu cakap. Berjela-jela cakap tapi tak ada manfaat. Tak ada manfaat. Baik. Ada soalan daripada sahabat kita. Air bacaan Yasin ada barakah tak? Air bacaan Yasin ada barakah tak atau tidak? Baik. Kita dah sebutkan secara umumnya, keberkatan itu kita tidak boleh sandarkan kepada mana-mana perkara melainkan adanya nas. Dan kita tidak boleh kiaskan. Kita tak boleh kiaskan apa-apa yang telah dinaskan keberkatannya secara pasti. Contohnya macam air Zam-Zam, itu secara nas ada keberkatan. Maknanya ditetapkan oleh syarak memang ada keberkatan. Air Zam-Zam. Jadi boleh tak kita kiaskan air bacaan Yasin yang kita baca itu ada keberkatan? Jawapannya tidak boleh. Siapa yang menetapkan keberkatan? Allah. Sebab itu kita tak boleh kiaskan. Air Zam-Zam memang berkat. Tetapi ada orang kata, tak, air yang dibacakan Quran tu kan berkat. Air yang dibacakan kepadanya Quran, surah Yasin, Quran. Nah, ni hujah orang yang kata berkat. Tapi kita akan nampak hujah ini tidak benar. Kias yang salah, kias yang fasid. Baik. Air bacaan Quran yang dibacakan bacaan Quran yang dibacakan kepada air, adakah automatik jadi berkat? Kita kena faham. Bila kita sebut keberkatan itu perlu ditetapkan oleh nas, maknanya kita kena tawakuf, kita kena berhenti, kita tak boleh bersenang-senang ataupun bermudah-mudah untuk mendakwa keberkatan. Contohnya ayat bacaan Yasin. Baik, kita kena persoalkan. Adakah betul-betul orang yang membaca Yasin itu bacaannya cukup syarat-syarat untuk menghasilkan keberkatan? Apa maksud keberkatan? Adakah maksud keberkatan itu hanya bacaan Al-Quran dibaca lalu dihembuskan ke dalam air lalu automatik jadi berkat? Adakah itu maksud berkat yang difahami oleh ulama-ulama yang terdahulu? Jawapannya tidak sama sekali. Maaf, cakap memang tak. Ulama dulu tak faham macam tu. Konsep keberkatan tu tak faham. Quran keberkatannya bukan hanya dibaca lalu dihembus. Ya,
salah satu apa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika melakukan proses rawatan. Nabi SAW, memang kita tak nafikan, ulama mengharuskan untuk bacaan Quran dihembuskan dalam air. Tetapi kita kena spesifik, kena tengok keadaan masyarakat hari ini. Adakah perbuatan mereka itu menepati apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dan difahami oleh para sahabat? Yang sampai tahap hari ini, kalau dia buat baca Yasin ramai-ramai, dia letak ayat mineral ke ayat apa ke dekat tengah-tengah, kemudian dia pakat baca, buka apa penutup botol, itu mereka sangka berkat tu masuk. Kemudian jual pula ayat Yasin tadi. Ataupun pergi jumpa dengan ustaz, ustaz tolong baca ayat Yasin, surah Yasin, sembus dekat ayat saya ni, ayat jampi. Kemudian dia balik, dia buat apa? Dia tak faham pun ayat Quran tu, ayat Yasin tu dia tak faham. Orang yang baca tu pun, dia faham ke apa yang dia baca? Atau semata-mata dia baca niat berkat. Niat nak transfer keberkatan tu masuk dalam air. Itu salah konsep dia. Quran bukan macam tu cara pengamalan dia. Sahabat-sahabat Nabi bukan macam tu cara mereka mengambil keberkatan daripada Quran. Bukan. Keberkatan Al-Quran itu sebagaimana Allah Ta'ala sebut dengan cara apa? Liyadabbaru ayatihi. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Quran ni, dia berkat macam mana? Allah kata apa? Yang pertama dalam surah Al-An'am ayat 92, Allah kata, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi walitunzira ummal qura wa man hawlaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum ala salatihim yuhafizun. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am ayat 92, Quran itu keberkatannya dengan apa? Dengan keimanan kita kepada ayat-ayat yang terkandung di dalam. Keimanan. Keimanan terhadap hari akhirat yang terkandung di dalam Quran, penceritaan. Keimanan kita dan penjagaan ibadat kita kepada Allah. Itu sebab Allah kata wahum ala salatihim yuhafizun. Keberkatan akan diperolehi dengan orang yang menjaga salat, menjaga hubungannya dengan Allah. Ini tak jaga salat. Tapi kalau baca Yasin ni dia pertama, bila orang bawa ayat Quran tak percaya. Orang bagi dalil ayat Quran tak mau beriman. Sanggah pula dengan akal. Tetapi nak macam mana nak dapat keberkatan? Kalau dia baca surah Yasin beribu-ribu kali pun tak akan berkat kalau dia tidak ada keimanan kepada ayat Quran tu sendiri. So itu yang pertama. Keberkatan yang Quran ni, keberkatan dia adalah dengan keimanan kita kepada ayat-ayat tu, bukan dengan cara yang difahami oleh masyarakat kita. Anda terpaksa cakap pasal walaupun ramai orang buat, tapi kita kena bagi tahu itu bukan cara yang betul. Keberkatan Quran tak diraih dengan cara kita baca Yasin ramai-ramai, kita harapkan keberkatan tu transfer masuk dalam air. Tak, bukan. Itu bukan cara dia. Bukan cara praktik untuk kita mendapat keberkatan dari Quran. Salah. Siapa yang dah buat kena bertaubat. Jangan buat lagi. Anda cakap, pasal kita cakap atas dasar ilmu. Kan? Macam mana nak dapat keberkatan? Sebelum dia baca Yasin tu, duk isap rokok dulu. Kemudian masuk. Lepas pada sebelum masuk baca Yasin ramai-ramai tu, duduk apa? Ribah, duk mengumpat orang sana, mengumpat orang sini. Masuk-masuk baca Yasin, macam mana nak berkat? Ada berkat ke? Lepas baca Yasin pula, ada pula yang apa? Tak jaga solat. Yang sakit saja baru pergi jumpa ustaz minta ayat jampi. Dia sendiri tak baca Quran. Mana nak berkat? Tak ada berkat. Sebab itu kita kata keberkatan mesti ada nas dan cara kita faham berkat tu kena betul kan? Dalam ayat yang kedua, surah Al-An'am ayat 155, Allah kata, وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Dan inilah kitab yang kami turunkan penuh keberkatan. Fattabi'uh, ikut
Ikut Quran. Fattabi'uh, ikut Quran tu. Ikut orang yang bawa Quran, Nabi Muhammad. Ikut sunnah dia. Fattabi'uh maknanya ikut Nabi Muhammad yang amalkan Quran. Kana khuluquhul Quran. Agamanya adalah Quran. Akhlaknya adalah Quran. Khuluq maknanya din. Dinuhul Quran. Agama yang dibawa oleh Nabi SAW Quran. Nabi praktikkan Quran. Kena ikut sunnah. Jadi Nabi dan sahabat tak pernah buat kalau nak dapat berkat daripada Quran ni, baca Yasin ramai-ramai, baca surah apa Kahfi ke ramai-ramai, buka ayat. Buka tutup penutup ayat tu, kemudian harapkan berkat masuk. Bukan macam tu. Salah. Tu berkat. Allah kata wattabi'uh, ikut. Ikut isi kandungan Quran tu. Wattaqu, bertakwa, takutkan Allah. Berhenti pada apa yang larangan Allah dalam Quran. Baru kamu akan dapat rahmat. Itu kita kata contoh. Dalam ayat yang kita bacakan satu lagi, kita nak ambil contoh pemahaman keberkatan tu. Quran sendiri tak bagi tahu cara macam ni. Nabi SAW tak pernah tunjuk baca Quran ramai-ramai, buka ayat tu baru dapat berkat, tak minum berkat, tak. Dalam badan kita ni dah ada air. Dah ada air dah. Kalau kita baca Quran, rajin baca Quran, tak perlu tunggu buka air tu. Lepas baca Quran, minum air habis. Tak perlu dah kita nak kena beli ayat ni. Orang jual, dia nak berniaga. Tu dia kata berkat. Jangan kita tertipu dengan dakwaan. Dakwaan semua orang boleh dakwah. Ayat ni ada berkat. Tok guru saya punya ayat liok pun ada berkat. Semua orang boleh dakwah. Bawa dalil. Mana dalil? Tak ada dalil. Tak ada bukti yang membenarkan. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bawakan dalil-dalil, bukti-bukti kamu kalau kamu benar. Kalau setakat dakwah, semua boleh dakwah. Ana sekarang pun boleh dakwah. Ana dakwah kopiah Ana ni berkat. Semua boleh dakwah. Esok ada orang dakwah kereta saya berkat. Sebab apa? Dia kata saya keluar hari-hari pergi masjid berkat. Tu orang esok keluar pula orang ni, saya punya ini berkat, orang tu pula berkat. Semua orang boleh dakwah. Tak, kita bukan, agama ni bukan pada dakwaan, pada bukti. Satu lagi dalam surah Sad ayat 27 hingga 29. Allah kata, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Keberkatan Al-Quran tu diperolehi dengan kita mentadaburi ayat-ayatnya. Dan kita mengambil pengajaran. Bukan semata-mata baca, tak faham apa. Kemudian ingat, sangka, terus confirm, automatically dapat berkat. Salah konsep. Itu belum lagi kita persoalkan orang yang baca tu, dia ikhlas ke tak? Pasal orang main upah dia pergi. Dah baca upah tu pun dia dah apa? Dah boleh merosakkan keikhlasannya. Macam mana nak dapat berkat? Maknanya dia baca tu hanya semata-mata nak upah. Boleh dipertikaikan. Itu balik pada syarat penerimaan amalan. Tapi orang kita seakan-akan macam baca Quran confirm berkat. Bukan macam tu cara dia. Sahabat Nabi tak faham macam tu. Kalaulah baca Quran, semua yang baca Quran ni berkat, automatically dapat keberkatan. Golongan Khawarij, tahu golongan Khawarij? Khawarij ini adalah golongan yang muncul pada awalnya pada zaman Nabi SAW, apabila tokoh mereka Zulkhuwaisirah, dia mempertikaikan keadilan Nabi SAW. Kemudian keluar pada zaman Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, diperangi oleh Ali, dan Nabi SAW dah bagi tahu akan keluarnya kelompok ini. Mereka adalah kelompok yang apa? Yamruquna minad din kama yamruqu as-sahmu minar ramyah. Keluar daripada agama sebagaimana anak panah keluar daripada busurnya. Mereka ini membaca Al-Quran, Nabi kata. Yaqra'una Al-Quran, baca Quran. Tetapi baca Quran mereka itu
la yujawizu hanajirahum, tidak sampai melainkan hanya kerongkongan mereka, tak masuk ke dalam hati. Ada berkat, tak ada berkat, tapi mereka punya bacaan Quran, Masya Allah, hebat. Sampai sahabat Nabi Ibnu Abbas kata, kamu tak boleh lawan bacaan Quran mereka, kamu tak boleh lawan solat mereka, ibadat mereka. Mereka ni hebat beribadat, tetapi sesat. Siapa kata baca Quran confirm selamat? Tak ada baca Quran yang sesat. Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Aktsarul munafiqi hadhihi al-ummah qurra'uha. Orang munafik yang paling banyak di kalangan umat ini adalah pembaca-pembaca Quran. Hadis sahih. Kena cek balik. Takut lagi tak sahih pula. Kita jenis tak boleh kalau tak sahih kita cakap tak sahih, kalau sahih kita cakap sahih. Hadis tu aktsaru munafiqi Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abdullah bin Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud, Imam Ahmad dalam musnadnya daripada Abdullah bin Amr. Qala Rasulullah SAW, aktsaru munafiqi ummati qurra'uha. Wa hassana isnaduhu al-Busairi fi ithafil khirah wa sahhahahu Ahmad Syakir wal Al-Albani wa Syu'aib al-Arnaud bimajmu'i turuqihi. Alhamdulillah, hadis ni sahih. Hadis ini dihasankan oleh Al-Busiri, disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir Al-Allamah Al-Muhaddith, Syekh Ahmad Syakir, Syekh Al-Albani dan juga Syekh Syu'aib Al-Arnaud dengan bimajmu'i turuqihi. Maknanya kalau kita tengok satu-satu riwayat tu adalah dha'f, adalah kelemahan, tetapi kalau dihimpunkan turuk, jalan-jalan periwayatan, maknanya dia jadi sahih ataupun hasan. Alhamdulillah. Aktsaru munafiqi ummati qurra'uha, kata Nabi SAW. Orang yang paling munafik, yang paling ramai di kalangan umatku, orang yang baca Quran. Hati-hati. Kita dah baca Quran, Alhamdulillah, tapi nak kena faham. Bukan semata-mata dengar taranum, mengaji tajwid, oh, hebat. Tapi tak faham. Tak faham buat apa? Takut kita jadi sesat. Nak faham macam mana? Mengaji tafsir, mengaji tadabbur, mengaji tafsir yang sahih. Mengaji ilmu-ilmu yang dapat membantu kita memahami Quran. Kalau tak, buat apa? Rugi. Hak tu yang duk jadi baca Yasin, tapi tak faham. Orang tanya apa makna surah Yasin tu, dia tak faham, dia tak tahu apa. Hak tahu apa baca Yasin? Baca Yasin, agama hanya ritual semata-mata. Itu tak mencerdikkan kita, tak mencerdikkan umat dan tak membantu umat sebenarnya. Kita nak mencerdikkan umat. Kita kalau boleh nak umat Islam ni bila dengar Quran dia faham, dia amalkan. Bukan setakat ritual dia, pergi baca Yasin, setiap malam baca Yasin tapi balik tak amalkan Quran. Kan? Keluar daripada masjid buat apa? Isap rokok. Keluar daripada masjid mengumpat, keluar daripada masjid pukul orang. Ada. Dalam masjid pukul orang pun ada. Sebab apa? Sebab tak amalkan Quran. Wallahul musta'an. Kalau tujuan ruqyah seperti yang diamalkan oleh setengah ustaz itu, macam mana pula? Ruqyah dia adalah hukum yang khusus. Ruqyah lah. Kita nak kiaskan ruqyah jampi dengan bacaan kita buat hari-hari. Hari-hari takkan hari-hari kita nak jampi Quran. Kita sakit apa? Salah praktik tu. Hari-hari nak jampi, nak baca macam jampi, apa kena? Baca Quran. Baca Quran hari-hari. Tak perlu diamalkan macam jampi. Jampi lah. Jampi yang diharuskan pada waktu dan keadaan dia. Kena letak sesuatu pada tempatnya, itu hikmah. Sebab tu dia yang diizinkan. Kalau kata kita sakit ke apa, kita rasa tak selesa badan ke apa, kita baca sendiri. Tak payah pergi jumpa ustaz pun. Kan? Tak payah kita apa? Boleh baca sendiri. Kalau kita mengaji Quran betul-betul, tak payah harapkan bacaan ustaz. Jampi pun tak payah. Baca sendiri je jampi tu. Baca Qul Huwallahu Ahad.
3 kul tu, surah Al-Fatihah, hak mana yang mudah untuk kita baca dengan penuh kefahaman, hak tu kita kata bukan perbahasan lagi, kita bincang pasal jampi pula. Tu kita kata kena letak pada tempat dia. Tapi kita nak bagi tahu cara faham masyarakat tu pada macam mana nak dapat keberkatan Quran tu salah awal lagi. Sebab Quran tu dah dijadikan jampi saja. Salah. Quran bukan tujuan untuk dijampi saja. Quran turun dia yang utama, Allah Ta'ala tak sebut. Kita dah baca berapa ayat tadi dalil daripada Quran. Adakah Allah Ta'ala sebut Quran tu hanya untuk digunakan untuk jampi saja? Tak. Memang Allah Ta'ala kata syifa, Quran tu penyembuh, tapi bukan makna praktik secara praktiknya kita kena jadikan Quran tu jampi 24 jam. Syifa maknanya kesembuhan, kesembuhan hati ni daripada penyakit-penyakit keraguan, syak. Daripada penyakit-penyakit hati. Bukan semata-mata penyakit, sakit badan, sakit ni, sakit belakang. Bukan. Penyakit yang merosakkan hati, syirik, kesesatan, maksiat. Jadi kita kena faham betul-betul. Quran bukan diturunkan untuk dijampi. Jadi jampi tak? Quran Allah Ta'ala. Kita baca ayat tadi. Syifa tu bukan maknanya dijampi. Bukan untuk dijampi. Syifa maknanya dia sifat. Quran tu kalamullah, dia menyembuh. Syifa'un lima fis sudur. Penyakit dalam hati, Allah Ta'ala tak kata penyakit-penyakit yang kita faham saja. Kita faham tu maknanya kena faham. Kan? Allah Ta'ala a'lam. Baik. Barakallahu fikum pada soalan. Yang tanya soalan. Soalan yang bagus. Kita dapat faedah daripada soalan tu. Baik. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ketika menyifatkan tentang sifat ataupun biografi Luqmanul Hakim ni, beliau tidak banyak bercakap dan lebih banyak berfikir dan melakukan tadabbur. Beliau banyak mengambil faedah daripada majlis ilmu dan menggalakkan orang lain untuk mengambil manfaat daripada majlis tersebut. Rajin berbincang dengan para alim ulama serta banyak mengambil faedah daripada mereka. Itu cara dia, cara dapat keberkatan daripada Quran. Daripada nak dapatkan kebijaksanaan, caranya dengan kita menuntut ilmu. Bukan baca saja tu harap jampi, harap berkat daripada ayat minum kemudian jadi bijak. Tak, bukan macam tu. Kalau macam tu tak payahlah ulama-ulama ni jalan melakukan rehlah perjalanan untuk menuntut ilmu berbatu-batu berpuluh-puluh ribu kilometer. Beratus-ratus batu-ratus kilometer untuk menuntut ilmu. Tak payah duduk kat rumah, buka ayat, baca Quran, hembus. Tak. Itu bukan cara. Itu Syekh ingatkan, cara nak dapatkan hikmah kebijaksanaan dengan banyak mengambil faedah ilmu. Baik. Poinnya di sini, apabila seorang hamba berusaha melaksanakan sebab musabab yang bermanfaat serta dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, dia akan memperolehi kebaikan, kejayaan dan kebijaksanaan. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Dalam tambahan riwayat kan. Syekh hanya ringkaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berusahalah, bersemangatlah, berusahalah, bersungguh-sungguhlah melakukan apa yang bermanfaat untuk kamu dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wasta'in billah, mintalah pertolongan daripada Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum wa man yataharra al khaira yu'tahu wa man yatawaqqa syarra yuqahu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu itu hanya boleh dicapai dengan belajar. Nakkan ilmu, nakkan kebijaksanaan, nakkan hikmah, bukan duduk goyang kaki hanya harap minta doa ataupun jampi ustaz, minum kismis, minum apa dia ayat jampi ustaz, ayat dibacakan 30 juzuk Quran, kismis minda ke apa ke, tak, bukan. Nak dapatkan kebijaksanaan, nak dapatkan ilmu, hikmah, pergi belajar. Bukan duduk kat rumah, pergi beli apa? Ayat anugerah, ayat ini, ayat itu, ayat jampi, kismis minda, makanlah berbakul-bakul sekalipun, berapa kilo-kilo sekalipun, takkan jadi bijak kalau dia tak pergi menuntut ilmu. Senang cerita,
Kalau dia tak buka kitab, dia tak buka buku, tak baca buku, fail lah juga periksa walaupun dia makan berbakui-bakui kismis minda. Kan? Tak jadi. Kena mengajar, kena belajar menuntut ilmu. Kata Nabi, innamal ilmu bita'allum. Maknanya nak dapatkan ilmu, nak dapatkan kebijaksanaan, nak dapatkan hikmah itu dengan belajar. Wal hilmu bitahallum. Nak dapatkan sifat lemah lembut itu boleh dicapai dengan membiasakan diri dengan bersikap lemah lembut. Tahallum. Maknanya berakhlak mulia, tidak bersikap apa kita kata perengus. Maknanya ada nakkan kesantunan dan juga kelembutan itu pun juga perlu dibiasakan. Tahallum, dibiasakan. Belajar juga macam mana kita nak berinteraksi dengan keluarga kita. Kita ni kalau ada sedikit apa dia kekerasan ataupun sedikit apa yang menjadi tabiat yang tidak baik, itu perlu diperbetulkan, perlu dibelajar. Kalau kita ni ada apa dia panah baran ke apa, kena kontrol, kena belajar cara nak kontrol marah. Innama al-hilmu wal-hilmu bitahallum, itu maksudnya. Termasuklah akhlak-akhlak yang lain yang kita perlu belajar, kita perlu berusaha untuk biasakan. Kalau biasa duduk maki orang, mencarut dekat orang, maki hamun dekat orang, cuba biasakan ucap perkataan-perkataan yang baik. Kena biasakan. Kalau dah dia memang dia kata, tak apa, ini aku punya perangai memang macam ni, nak buat macam mana, itu dia tak belajar. Dah memang aku perangai macam ni, aku memang kalau cakap, aku lepas je kan, aku tak kira. Macam mana? Dia tak berusaha untuk tahallum, untuk mendapat sikap kesantunan, lemah lembut dan sebagainya. Kalau kita kira diri kita, memang semua benda kita ikut hawa nafsu habis. Itu yang jadi orang yang dia tak berusaha untuk mempelajari ilmu dan berusaha untuk mendidik jiwanya, untuk membiasakan akhlak yang mulia. Itu yang jadi dia tak boleh kontrol diri dia. Kalau dia bad tempered, kalau dia jenis apa kita kata panah baran dan sebagainya, dia kira nak pukul orang, dia pukul habis semua. Isteri pun dia pukul, anak pun dia pukul, semua orang dia pukul. Pasal dia kata aku dah biasa. Tapi sebab tu dia kena didik. Kalau dia ada panah baran, dia kena berusaha untuk belajar cara untuk mengatasi kemarahan dia. Sebab tu Nabi SAW didik para sahabat, la taghdab, jangan marah. Dan Nabi SAW kata innama syadidu bisur'ah, laisa bisyadidu laisa bisyadid bisur'ah, wa innama syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah kekuatan itu dilihat pada fizikal ataupun cara ataupun pergaduhan ataupun kemampuan kita untuk bergaduh ataupun kemampuan kita untuk mengalahkan orang lain dengan fizikal. Tetapi yang dikatakan benar-benar kuat itu adalah orang yang mampu mengawal kemarahannya ketika dia marah. Itulah orang yang kuat. Orang hari ni berapa ramai orang yang kalau langgar sikit, orang langgar sikit kereta dia keluar pergi pukul terus. Ya. Tengok kan. Tak ada dah rasa santun. Orang tersalah sedikit terus dia maki hamun. Kita tengok dekat media sosial. Orang buat sekat ni dia terus maki hamun terus tak ada apa dah. Tak ada rasa nak berakhlak mulia. Kan? Baik. Kemudian kata Nabi SAW lagi, wa man yataharral khaira yu'tahu. Barang siapa yang berusaha mencari kebaikan, maka dia akan diberikan kebaikan. Wa man yatawaqqa syarra yuqahu. Siapa yang berlindung daripada keburukan, maka dia akan dilindungi. Maknanya kita nak dapatkan kebijaksanaan, nak dapatkan kebaikan, nak dapatkan hikmah itu perlu berusaha, bukan duduk saja goyang kaki. Hanya kita mengharapkan turun daripada langit. Tidak ada usaha, tidak. Maknanya kebijaksanaan dan hikmah itu juga perlu diusahakan. Antaranya dengan ta'allum wa tahallum. Dengan kita belajar ilmu dan juga kita berusaha untuk membiasakan diri kita dengan berakhlak mulia, bersantun, bersopan santun. Maknanya itu pun kita kena hadiri majlis ilmu. Maknanya ta'allum ni dia lebih kita ambil ilmu
tahallum ni lebih pada kita ambil adab. Sebab tu cara macam mana ulama, macam mana kita tengok guru-guru kita yang mengajar, mereka mengajar dengan penuh, kita kata, kebijaksanaan, dan mereka penuh ketegasan, dan mereka ada waktu yang mereka berlemah lembut, dan ada waktu yang mereka akan tegas, ada waktu yang mereka akan memberikan keringanan, dan ada waktu yang mereka akan tegas. Dan dalam keadaan marah dan sebagainya, apabila syariat itu diperkotak-katikkan ataupun kemungkaran itu dibiarkan dan sebagainya, itu kita kata hikmah tahallum dan juga ta'allum, pengajian itulah yang kita kata sumber. Macam mana kita nak dapat tu hikmah tu? Dengan kita menuntut ilmu. Bukannya pergi bertapa. Pergi bertapa tak dapat benda tu, tapi dapat benda sesat. Naik atas bukit, dia duduk seorang-seorang, syok sendiri, dia faham pun syok sendiri. Tak. Jadi dalam agama kita ni, kalau nak dapatkan hikmah, pergi menuntut ilmu daripada ulama. Duduk dekat majlis ulama. Duduk dekat majlis ahli ilmu. Majlis yang dibacakan Quran, yang dibacakan dalamnya sunnah, bukan dibaca ramai-ramai sembuh dekat ayat, bukan. Maknanya yang diajarkan Quran, diajarkan sunnah, diajarkan fiqh, diajarkan halal haram, diajarkan tentang akidah, diajarkan tentang fiqh, diajarkan tentang tafsir Quran. Pergi duduk, join mana-mana kuliah ilmu, asatizah yang berkelayakan, pergi join. Jangan kita kedekut waktu kita, jangan kita kedekut duit ringgit kita untuk kita berusaha untuk mendapatkan hikmah. Maksudnya kena ada usaha. Baik. Jadi ana rasa kita berhenti dekat sini dulu. Naktafi bihadzal qadar, kita cukup pada qadar ini. Insya-Allah kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Kalau ada soalan yang berkait dengan tajuk kita ini, boleh diajukan. Kalau tidak ada soalan, kita katakan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.